إلى حضرة النبي الكريم مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شأنهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Yang dimati Tuan Imam, khususnya ahli jawatan kuasa surau, hadirin dan hadirat yang dimati sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT dengan taufik dan hidayahnya dapat kita hadir bersama pada pagi ini menyambung pelajaran berkaitan dengan fiqh ibadah ini, iaitu tajuk berkaitan dengan salat Jumaat. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayyuhan nas tubu ila Allah qabla an tamutu wa badiru bil a'mali shalihati qabla an tushghalu wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dzikrikum lahu wa kasrati sadaqati fi sirri wal alaniyati turzaqu wa tunsaru wa tujbaru wa'lamu anna Allah qad iftarada 'alaikumul jum'ata fi maqami hadha fi yawmi hadha fi syahri hadha fi 'ami hadha ila yaumil qiyamah wa man tarakaha fi hayati aw ba'da mamati wa lahu imamun 'adilun aw ja'irun istighfafan biha aw juhudan laha fala jama'a Allahu lahu syamlahu wa la baraka lahu fi amri ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب فمن تاب تاب الله عليه. رواه Ibnu Majah. Ini hadis ada berkaitannya dengan khutbah Nabi pada satu ketika pada hari Jumaat. Dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ni di antara orang yang terkenal dalam kampung, dianggap sebagai ketua kampung ataupun orang yang kenamaan dalam kediaman di Madinatul Munawwarah pada masa itu. Jadi Abdullah bin Jabir ini pada satu hari dia nak masuk duduk dalam majlis Rasulullah. Tiba-tiba didapati dalam majlis itu penuh sahabat-sahabat yang duduk di bahagian hadapan, betul-betul berdepan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jabir bin Abdullah ni berdiri di belakang, toleh kiri, toleh kanan, tak ada tempat nak duduk. Rasulullah sedang menyampaikan pidato ni. Dia tengok Jabir bin Abdullah tak ada tempat duduk, sedangkan dia adalah kenamaan di dalam kampung itu. Terus Rasulullah ambil kain serban, kain selendang ni, dia kepal-kepalkan serban ni, dia bagi kat Jabir bin Abdullah. Tujuannya ialah supaya Jabir bin Abdullah hafalkan serban Rasulullah tu, supaya dapat diduduk oleh Jabir bin Abdullah. Tapi Jabir bin Abdullah ni bila dia dapat serban Rasulullah, dia bukan buat duduk, dia cium serban. Orang-orang yang ramai-ramai ni tengok Rasulullah begitu, jadi orang-orang terpinga-pinga lah, terkejut tengok Rasulullah buat macam itu. Apabila habis program ceramah Rasulullah itu, ataupun apabila Rasulullah habis menyampaikan pidato, maka adalah orang yang bertanya, kenapa Rasulullah buat demikian.
Lalu Rasulullah menerangkan, apabila kamu didatangi oleh pembesar kamu ataupun orang kenamaan di kalangan kamu, hendaklah kamu hormati. Sebenarnya Jabir ini adalah orang kenamaan di kalangan kamu, sebab itu aku beri penghormatan. Itu di antara yang disebut oleh Rasulullah SAW kepada Jabir bin Abdullah tadi. Saya sebutkan Jabir bin Abdullah ni pasal dia perawi hadis di sini, bercerita tentang hadis ni. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW telah berucap kepada kami. Ucapan Rasulullah itu bunyi begini, wahai umat manusia, wahai umat manusia yang telah beriman, bertobatlah kamu kepada Allah sebelum kamu meninggal dunia. Ini syariat kita menuntut sebelum meninggal dunia, biarlah kita banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kembali daripada segala dosa-dosa untuk terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segeralah, jangan lewat-lewat, jangan lambat-lambat. Segeralah mengerjakan amal-amal yang saleh, amal-amal kebaikan, sebelum kamu diganggu oleh sakit, pening dan keadaan tua atau uzur. Jadi kalau begitu, amal saleh ini dapat dilakukan apabila kita berada dalam kecergasan, sihat walafiat. Jadi jangan sampai dah sakit pening, keadaan sudah menjadi tua atau uzur. Nabi seterusnya bersabda, hubungilah pertalian yang ada di antara kamu dengan Tuhan kamu. Jadi macam Rasulullah dah tahu lah, akhir zaman ni hubungan makin retak, ini persaudaraan semakin tidak kuat. Jadi Rasulullah dah ada dalam mukjizat ni, dia kata apa? Hubungilah pertalian yang ada di antara kamu dengan Tuhan kamu, iaitu dengan cara memperbanyakkan, iaitu menyebut ataupun mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mana keadaan sekalipun. Berdiri, bangun, tidur, nak tidur, berjalan, jangan lupa Allah. Dan dengan memperbanyakkan bersedekah secara sulit ataupun secara berterang-terangan. Boleh cara sulit, boleh cara berterang-terangan, kerana Allah tahu, innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah Ta'ala tidak mensia-siakan ganjaran pahala orang yang berbuat baik, walaupun bersedekah dengan cara sembunyi-sembunyi ataupun bersedekah secara terang-terang. Niscaya apa? Niscaya kamu akan diberi rezeki yang mewah lagi makmur. Itu syarat nak mendapatkan rezeki yang mewah lagi makmur. Banyakkan bersedekah, sama ada terang-terang ataupun secara sembunyi-sembunyi. Dan ini lagi ganjarannya, dan akan ditolong untuk memperolehi kejayaan. Allah akan tolong kita untuk mendapat kejayaan. Kemudian serta Allah akan sempurnakan, serta Allah Ta'ala akan sempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada kamu. Kalau ada sebuah kekurangan, maka Allah akan memperlengkapkannya. Ini kelebihan bersedekah, khairat, buat kebajikan, amal saleh. Senang je, dua tiga perkara je. Saya kira-kira tengok ada 2-3 perkara je yang selain daripada rukun iman, rukun Islam, dia tak sebut dalam rukun iman, rukun Islam. Tapi itu kita dah pegang lama. Iza mata bani Adam, apabila meninggal dunia anak cucu cicit Nabi Adam, Iza mata bani Adam inqata'a amalu, terputuslah amal ibadatnya.
Ini bila meninggal dah tak ada amal ibadat lagi lah. Jadi kata kalau nak buat amal ibadat masa kita hidup ni lah. Nak datang kuliah subuhnya, nak datang hadir majlis ilmunya, nak apa-apalah bersedekah khairat, buat kebaikan sebelum meninggal dunia. Kalau dah meninggal dunia tu saya cerita apalah. Di meninggal dunia ni dia menumpang rahmat dia. Kalau ada anak cucu cicit kalau ada anak cucu cicit yang membaca, mengajarkan, sedekahkan, barulah dia. Kalau kita nak betul-betul kita rebutlah peluang kita masa kita hidup ni. Lebih lagi kita dah tak lama lagi nak menghadapi bulan peperiksaan ni, bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Ini tak lama lagi Jadi tuan-tuan sekalian, ditolong oleh Allah Ta'ala untuk mencapai kejayaan, serta akan disempurnakan kekurangan kamu. Bila kelebihan sedekah khairat kebajikan amal saleh ini, Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tidak mensisihkan ganjaran pahala orang yang buat baik. Fa'lamu, ketahuilah, jangan tak tahu. Anallaha qad iftarada 'alaikumul jum'ata fi maqami hadha. Dan selain dari itu, ketahuilah, sesungguhnya Allah telah mewajibkan ke atas kamu mengerjakan sembahyang jemaat. Mulai dari masa aku berdiri berkhutbah ini, kata Nabi, pada hari ini, pada bulan ini, mulai dari tahun ini, sampailah tengok sampai bila? Sampai hingga hari kiamat. Jadi masalah hari jemaat yang Rasulullah dah sebut, aku dah wajibkan. Ketahuilah sesungguhnya telah mewajibkan ke atas kamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi ni hanya menyampaikan saja, mengingatkan, menguatkan itu. Mewajibkan ke atas kamu mengerjakan sembahyang Jumaat mulai dari masa aku berkhutbah ini, mulai daripada hari ini, mulai daripada bulan ini, mulai daripada tahun ini, sehinggalah hari kiamat. Nampak? Dalil mendirikan sembahyang Jumaat. Oleh itu, sesiapa yang meninggalkan sembahyang Jumaat dalam masa aku hidup, lagi kamu dah meninggal sembahyang Jumaat, atau sesudah aku wafat, setelah aku meninggal dunia wafat, sedangkan ia ada imamnya, ada ketua pemerintahannya yang adil atau yang zalim sekalipun, dan perbuatannya meninggalkan jemaat itu bukan disebabkan uzur syar'i. Maknanya kalau negara itu berkocak sekalipun dengan kezaliman pemerintahnya sekalipun, namun sembahyang jemaat tak boleh diabaikan. Maknanya, dan perbuatannya meninggalkan jemaat itu bukan disebabkan uzur syar'i, tetapi kerana ia sengaja meringan-ringankan, ia mengingkarinya sembahyang jemaat itu, maka orang yang demikian, semoga Allah menjadikan hidupnya porak-peranda, huru-hara. Nabi dah doa, semoga hidupnya porak-peranda, huru-hara, dan tidak diberi keberkatan pada segala urusannya. Na'udzubillah. Kalau kita tak baca hadis macam ni, macam mana kita nak tahu? Kita nak cerita ke orang pun tak boleh. Itulah kelebihan hadis, penghayatan bagi hadis ni. Itulah dia. Sebab orang negeri-negeri yang belajar hadis betul-betul mendalam, lain tuan-tuan, dia punya pembawa hidup dia tu lain. Dia pasal ikut sunnah Nabi kan, perjalanan hidup Nabi. Sebab itu kita kena belajar hadis ni. Hadis tak belajar tak boleh. Quran dah tentulah, tak? Kalau macam kita belajar Quran tu memang dah tentulah, pasal itu kalam Allah umum. Tapi dalam mentahqiqkan Quran tadi, hadis lah. Maknanya hadis saling membantu dalam memahamkan isi kandungan Quran ni. Itu tujuannya. Memanglah dalam Quran dia kata, ya ayyuhallazina amanu
Iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah. Tak ada pula sebut benda ni. Jadi ayat dalam surah Jemaat saja bunyinya macam itu, tapi hadis ni bunyi macam ini. Kalau tak belajar hadis, macam mana nak tahu? Itulah. Itu ada setengah ulama dia kata Quran diturunkan di Makkahul Mukarramah dan di Al-Madinatul Munawwarah. Dikaji, diselidik sehingga roboh sampai hancur dulu di Mesir. Diamalkan di India. Pasal India kan banyak hadis, Maulana. Dipertandingkan Quran di Malaysia. Malaysia tanding ni musabaqah Quran. Masing-masing ada habuan. Tapi habuan yang mana yang paling istimewa? Sebab itu kena rebut keluar. Itu yang kita rebut pulang belajar hadis-hadis ni, supaya kita dapat naik dia punya maqam dia. Sekali nak hujah dalil ni. Itu sebab al-jazmu wafiqul lil haq an-dalil. Kepercayaan yang hukum mantap 100% yakin, kemudian bersesuaian dengan kebenaran, maknanya datang daripada Allah dan Rasul, yang akhir sekali mesti ditegakkan atas hujah dan dalil. Hujah dan dalil lagi kita duk belajar ni. Kalau takat hukum siapa pun tahu, memang wajib. Tapi apa hujah ni? Ala, ketahuilah. Kerap Rasulullah mendatangkan perkataan ala. Ala maknanya ketahuilah. Tadi dia kata perkataan wa'lamu, ketahuilah. Di sini ala, ketahuilah. Orang itu juga, dengan sebab meninggalkan sembahyang jemaah tadi, ketahuilah orang itu juga tidak diterima sembahyang kalau tak sembahyang jemaah. Tidak diterima salatnya, salat zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh kan? Kalau ikut subuh salat. Ketahuilah orang itu juga tidak diterima sembahyangnya, tidak diterima zakatnya, tidak diterima hajinya, tidak diterima puasanya, dan apa-apa jua perbuatan kebajikan yang dibuatnya. Jadi kata kalau dia bersedekah, khairat, budi pekerti dan akhlak yang baik, semua tak diterima sebagai pahala. Na'udzubillah, besar, dosa besar juga kalau tengok pada janji tak baik, tak diterima. Sehingga apa? Tengok, sehingga dia bertobat. Kalau macam Nabi dah tahu, ada orang yang bertobat mungkin di akhir hayat dia, sepanjang hidup dia macam itulah, maaf tak pernah buat. Tapi bila dah sampai dah nak tercabut nyawa, baru dia teringat, dosa aku ni, semaya Jumaat tinggal, baru nak tercabut nyawa. Masih lagi macam biasalah. Dia kata dia nak tercabut nyawa pukul 12 tengah hari sekarang. Pagi ni baru dia teringat, astagfirullahaladzim, Allah, dosanya aku. Ya Allah, ampun dosa aku, terimalah tobat aku, katakan misalnya lah, kalau lebih tobat dulu pada tu lebih lah bagus kan. Ini tinggal berapa jam je. Tapi kalau dah nyawa sampai batang halqum, na'udzubillah min dzalik. Dan nyawa Fir'aun kan terungkap dalam Laut Merah, baru nak bertobat. Musa minta tolong dengan Tuhan kau, bukan Tuhan dia, Tuhan Musa ni. Sampai pekat macam itu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi di sini ada sebut sehingga dia bertobat. Nampak? Sehingga dia bertobat. Kalaulah ditakdirkan dia tak bertobat, macam mana? Na'udzubillah min dzalik. Betul? Jadi orang yang sama tapi sempat bertobat. Ada orang yang sama juga macam ini tapi tak bertobat. Na'udzubillah. Kalau dia bertobat, mungkin tobat diterima. Sebab itu disebut di sini sehingga ia bertobat, iaitu tidak ada jalan baginya selain daripada bertobat. Apa sebab? Kerana sesiapa yang bertobat dengan sebenar-benar taubat, Allah menerima taubatnya.
Sampai situ. Menuntut ilmu katakan. Macam kita menuntut ilmu ni. Katalah kita menuntut ilmu, niat kita menuntut ilmu tu supaya kita dapat sijil, supaya kita dapat supaya kita dapat dapat pangkat, ketinggian, kemajuan. Kita niat supaya bila kita dah habis belajar nanti kita jadi ataupun kita jadi profesor ke apa ke. Kemudian kita niat bukan semata-mata kerana Allah, tetapi kerana pangkat, ketinggian, kemuliaan, title, penghormatan, bintang dan sebagainya. Ini Imam Ghazali dia mengkategorikan orang yang menuntut ilmu. Niat kita tu apa ni? Kalau orang yang mula-mula ni tadi dia menuntut ilmu bersungguh-sungguh sehingga dia berjaya, sehingga dia dapat kelulusan yang tinggi, sehingga dia dia berjaya, sehingga dia mendapat pangkat, kedudukan, dan diberi gaji besar, sehingga dia dihormati, dimuliakan, disanjung, jadi orang yang masyhur. Semata-mata dia menuntut ilmu itu semata-mata kerana Allah. Maka akhir hayatnya mudah-mudahan menjadi mendapat pahala yang besar. Kenapa dia menuntut ilmu itu semata-mata kerana Allah. Ada orang dia menuntut ilmu sehingga dia berjaya, sehingga dia cemerlang, sehingga dia mendapat pangkat dan ketinggian, tapi dia ni matlamat dia semata-mata kerana dunia, kerana pangkat, materialisme dan kebendaan. Sampailah di ujung-ujung umur, macam kata lagi 1 jam ke ataupun 2-3 tahun sebelum dia meninggal dunia, baru dia insaf, dia bertobat. Diharapkan dengan tobat itu diterima oleh Allah Ta'ala, maka matilah dia dalam keadaan apa dia, tuan-tuan? Husnul khatimah. Ini husnul khatimah. Pasal apa? Dia sempat bertobat. Tapi kalau ditakdirkan orang yang sama juga, di saat-saat dia nak meninggal dunia dia tak bertobat-tobat juga terus, maka ditakuti dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, sedangkan dia tak sedar. Dia sendiri tak sedar yang dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Alhamdulillah minta. Dan yang akhir sekali, yang ini dia memang niat bukan kerana Allah Ta'ala, semata-mata kerana kebendaan dunia. Alhamdulillah minta. Yang akhir sekali, ini tuan-tuan Imam Ghazali mengkategorikan orang yang menuntut ilmu ini. Mudah-mudahan kita semua niat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, sungguh pun hadis ini lemah dari segi perawi-perawi ataupun pencerita-penceritanya ataupun sanadnya. Tetapi tuan-tuan, kandungan hadis ini begitu sesuai dengan hadis sahih yang telah saya terangkan pada pelajaran yang lalu, menegaskan tentang wajibnya sembahyang jemaah dan wajibnya memberi hadis itu juga memberi amaran yang sekeras-kerasnya kepada orang-orang yang sengaja mencuaikan, seperti yang diterangkan dalam hadis juga. An Abil Ja'd Tamri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man taraka salata jum'ain tahawunan taba'allahu ala qalbihi. Ini satu lagi hadis dari Abu Al-Ja'd Tamri radhiyallahu anhu, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang meninggalkan solat jemaah sebanyak 3 kali, sebanyak 3 kali, tapi dia tak sebut kata berturut-turut ke ataupun selang, minggu ni sembahyang jemaah, minggu depan tak sembahyang, lepas tu minggu lagu satu sembahyang, dia tak sebut. Dia kata yang penting ialah sesiapa yang meninggalkan solat jemaat sebanyak 3 jemaat, yang penting dengan keadaan sengaja meringan-ringankan, sengaja mencuai-cuaikan, nescaya Allah memeterikan, Allah Ta'ala cop
ke atas hatinya. Maknanya demikianlah beratnya orang yang meninggalkan solat jemaah sebanyak 3 kali dengan keadaan uzur, dengan ketiadaan uzur yang dibenarkan oleh syarak. Dan mana dia dicap ke atas hatinya sebagai seorang yang dimurkai Allah dan su'ul khatimah, iaitu buruk kesudahan, buruk kesudahan akhir hayatnya. Orang yang demikian tidak ada jalan lain selain daripada segera bertobat dan mengerjakan sembahyang, mengerjakan sembahyang jemaat dan mengerjakan sembahyang jemaat yang telah diwajibkan oleh Allah Ta'ala itu. Semoga Allah Maha melimpah rahmatnya serta mengampuni dosanya. Cuba kita tengok lagi satu hadis sebagai dalilnya. Dari Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sembahyang Jumaat itu adalah suatu hak yang wajib. Maknanya fardu ain. Fardu ain ke atas tiap-tiap seseorang Muslim kecuali 4. Kecuali 4 orang. 4 orang tu iaitu ialah hamba abdi. Hamba abdi berasal daripada tawanan perang fisabilillah, perang jihad yang berlaku di antara orang Islam dengan orang kafir, yang mana sejarah hamba abdi ini telah wujud lama sebelum agama Islam lagi. Dalam kalangan umat manusia sudah ada berlaku penghambaan. Al-istibdad. Istibdad itu mana penghambaan, Tetapi dalam masa zaman Islam, maka golongan hamba abdi ini diberi perlindungan dengan sewajarnya, dan umat Islam adalah digalakkan untuk membebaskan hamba abdinya dengan berbagai-bagai cara. Di antaranya ialah memerdekakannya dengan jalan membayar kafarah. Orang Islam bila nak bayar kafarah, merdekakan lagi hamba, atau memerdekakannya untuk mengharapkan semata-mata keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu juga. Macam Bilal bin Rabah dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai tukang azan Rasulullah, dimerdekakan tanpa Abu Bakar mengambil faedah daripada Bilal bin Rabah. Dimerdekakan begitu saja. Lalu digelar sebagai Abu Bakar, Bilal bin Rabah itu ialah Maula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Zaid bin Harisah Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu maula. Jadi yang tak diwajibkan ialah hamba abdi, tak diwajibkan ialah perempuan, tak diwajibkan ialah kanak-kanak, tak diwajibkan ialah orang sakit. Menurut huraian pakar-pakar hadis, yang mana hadis ini adalah hadis mursal. Wa mursalun minhu sahabiyyun saqat. Bermula hadis mursal yang mana sahabat Nabi-nya digugurkan, tak ada dalam sanad, tak ada dalam perawi hadis ini. Mana sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in tidak disebut dalam hadis ini. Jadi mungkin Tariq bin Syihab ni dia bukan daripada golongan para sahabat, iaitu tabi'in ataupun tabi'in. Kerana Tariq tidak menerima hadis itu dari Nabi sendiri, tetapi Tariq bin Syihab ini radhiyallahu anhu ini, dia menerima hadis itu dari seorang sahabat Nabi yang lain yang tidak disebutkan nama sahabat itu. Itu sebab namanya hadis mursal. Hadis macam-macam, ada hadis hasan,
ada hadis sahih, hadis mutawatir, macam-macam ya. Meskipun demikian, hadis ini adalah menjadi dalil kerana mursal sahabi diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi. Itu mursal sahabi nama dia ya. Itu kena belajar mastalahul hadis. Hadis ini selain daripada menerangkan tentang wajibnya sembahyang jemaah dengan berjemaah, hadis ini juga menerangkan tentang orang yang diwajibkan mengerjakannya ialah kaum lelaki sahaja. Dia tak itu sebab hadis ini ada pengkhususannya ya, ketentuan bagi kaum lelaki. Manakala kaum perempuan, kanak-kanak, hamba sahaya dan orang-orang sakit tidak diwajibkan, tetapi mereka boleh. Yang hujung tu yang paling penting sekali untuk pengetahuan kita. Tetapi mereka sebenarnya boleh mengerjakannya untuk mendapat ganjaran pahala. Kalau kata haram, orang perempuan ni kata tuan-tuan buat main jemaah kat sini, orang perempuan dua kata boleh main, tak ada masalah. Kalau ruang mencukupi ya. Macam Masjidil Haram, Makkatul Mukarramah di Madinatul Munawwarah, itulah keadaan ya. Kemudian syarat jemaah, jadi maklum ya. Syarat sah sembahyang jemaah, tentunya khutbah jemaah macam itu ya. Menurut huraian ulama rahimahullah taala, syarat wajib jemaah ialah orang Islam, orang lelaki, merdeka, balik, berakal, sihat, ketiadaan uzur, tinggal menetap bermukim di tempatnya. Syarat sah jemaah pula, pertama, tempat mengerjakannya di perkampungan sidang jemaah, tinggal menetap sama ada di bandar atau di desa. Kedua, dikerjakan dengan berjemaah sekurang-kurangnya 40 orang. Sebenarnya 40 orang ni masalah khilafiyah, kerana ada keterangan yang menunjukkan bilangan 40 orang dan ada pula yang menunjukkan kurang dari 40 orang. Yang mana mazhab Syafi'i memilih keterangan yang menunjukkan bilangannya sekurang-kurang 40 orang. Itu mazhab Syafi'i. Itu sebagai ulang sajalah ya. Dari orang yang tetap tinggal di situ ya, di kampung. Waktunya lah waktu zuhur. Jangan ada kumpulan lain mengadakan sembahyang jemaah di kampung yang sama kecuali ada sebab yang dibenarkan oleh syarak. Jika ada kumpulan lain mengadakan sembahyang jemaah, maka jangan ada kumpulan lain mengadakan sembahyang jemaah di kampung yang sama kecuali ada sebab yang dibenarkan oleh syarak. Macam Syekh 19 tu kan, ada dua masjid tu tapi dia didirikan serentak dulu sekali. Jadi itu masalahnya, masjid pun dah dibina dan dia diiktiraf untuk dirikan sembahyang jemaah, memandang pada keluasan tempat. Yang kelima, hendaklah membaca dua khutbah sebelum jemaah. Sekarang kita pergi kepada khutbah jemaah. Masalah rukun, masalah itu boleh refer pada kitab-kitab fiqh. Khutbah jemaah ni, khutbah jemaah adalah menjadi salah satu syarat yang mengesahkan sembahyang jemaah dan mempunyai tujuan yang besar. Ini kadang-kadang orang tak pentingkan sembahyang khutbah jemaah, datang lewat-lewat apa semua ya. Khutbah jemaah menjadi salah satu syarat yang mengesahkan sembahyang jemaah dan mempunyai tujuan yang besar. Khutbah jemaah itu, sebab itu tak boleh khutbah jemaah ni kena disesuaikan dengan keadaan semasa. Kalau musim Isra Mi'raj, tegakkan betul-betul apa kesan peristiwa Isra Mi'raj dan sebagainya dalam khutbah ya. Iaitu khutbah jemaah ini memberi nasihat pengajaran kepada umat Islam yang sedang berhimpun pada hari yang mulia itu. Apa kaitannya khutbah jemaah dengan kehidupan masyarakat Islam setempat, mengenai soal-soal agama dan juga mengenai soal-soal kehidupan. Ketika dalam kampung tu banyak orang bercerai, tu khatib kena sentuh orang-orang yang banyak bercerai ni, apa sebabnya, apa risikonya, apa kena terangkan. Maknanya dia ada dan juga mengenai soal hidup untuk mencapai kejayaan di dunia ini dan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat kelak. Macam peranan remaja.
peranan remaja, pemuda-pemudi sebagai sebagai tiang negara, tonggak negara. Itu semua tajuk-tajuk penting supaya meletakkan penghargaan terhadap remaja-remaja ini, supaya mereka sedar bahawa mereka mempunyai kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat ini. Amalan ini telah dilakukan oleh, maknanya amalan berkhutbah secara menyentuh perkara-perkara penting dalam soal-soal tanggungjawab beragama dalam sesuatu qaryah, dalam sebuah negeri dan dalam sebuah negara. Amalan ini telah dilakukan oleh Rasulullah. Contohnya dari Ibni Umar radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumal jum'ati qa'iman summa yajlisu summa yaqumu kama taf'aluna al-yawm. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, biasanya Rasulullah SAW berkhutbah pada hari Jumaat dengan berdiri, kemudian dia duduk. Itu semua syarat rukun, duduk sesudah khutbah yang pertama, kemudian dia bangun untuk membaca khutbah kedua, seperti kamu lakukan pada masa ini. Itu tak boleh ubah. Memang itu syarat, tuntutan syarat soal bagi khutbah dan sebagainya. Cuma masalah tiba bila saya dijemput satu tempat, dia kata ustaz ceramah, dia kata tazkirah, bagi tazkirah punya tazkirah sebelum Jumaat tu. Tiba-tiba saya disuruh terus naik baca khutbah. Dia nak tutup azan yang pertama, dia nak buang azan yang pertama. Dia buat macam itu. Ustaz ceramah je, ceramah, terus ustaz naik baca khutbah. Saya pun dah ikut arahan aja lah, nak buat macam mana. Tapi sebenarnya tak boleh. Ada satu tempat dia, tak tahu sampai sekarang masih beramal lagi cara macam itu. Saya pun tu lah naik baca khutbah. Cara saya naik tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian apa? Kemudian azan, kan? Azan pertama, azan kedua. Azan pertama dah luput, tak ada azan pertama. Cara dia buat macam tu. Terus azan kedua, lepas imam tu khatib tadi kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis aja azan tu baca khutbah aja. Orang yang ramai-ramai ni semua tak ada buat sembahyang sunat sebelum Jumaat. Itu cara dia. Ini saya tak tahulah macam mana. Padahal kalau kita pergi sembahyang di Masjidil Haram, di Makkahul Mukarramah, di Madinatul Munawwarah, masih lagi mereka ini azan pertama, kedua, begitu kan? Apa buat apa saya pun tak tahulah. Daripada mana? Tak ikut sunnah lah tu, sunnah para sahabat. Sebenarnya walaupun Rasulullah tak buat, tapi para sahabat buat, dia tetap jadi program ahli sunnah wal jamaah. Senang cakap macam tu je. Walaupun Rasulullah tak buat, tapi para sahabat buat, itu dah jadi program ahli sunnah wal jamaah. Kita bulan Ramadan, Al-Khalifatul Awwal, Al-Khalifatul Sani, Al-Khalifatul Salih, Al-Khalifatul Rabi'. Itu semua tujuannya nak mengisytiharkan yang kita semua bukan Syiah, bukan mazhab sesat. Kita ahli sunnah wal jamaah. Banyak lagi kadang-kadang kita waktu tahrim pagi-pagi itu, itu semua mengisytiharkan yang kita ahli sunnah wal jamaah. Tapi musuh-musuh Islam ni, kalau boleh, ahli sunnah wal jamaah ni semua nak dicantan. Pemerintah-pemerintah ni nak dibiarkan supaya lain daripada ahli sunnah wal jamaah. Dia nak bunuh habis. Contoh Saddam Hussein, walaupun dia macam itu zalim, tapi dia ahli sunnah wal jamaah. Dia boleh dia nak sokong tu. Ada yang paling kuat sekali sokongan yang dibuat oleh musuh Islam ialah Syiah.
Dia sokong tu kalau Syiah ni. Dia memang suka. Kita tengok bila Saddam Hussein dia akan lantik dua, sama ada Syiah, sama ada yang satu lagi. Satu lagi kita tak ada sebutkan, dia pun ada Sunnah Jamaah juga. Dia adalah masalah dari segi khilafiyah. Suka sentuh masalah khilafiyah. Wirid tak payah, zikir tak payah, kunut tak payah. Ada satu jenis tu. Dia kalau boleh dua tu, pasal dia itu jenis kurang zikir. Tak payah zikir. Lepas main cabut macam nak pecah pintu masjid. Dia payah. Dia kalau boleh, dia kalau elok-eloknya biar kita macam biasa. Lepas mayang wirid zikir. Kalau ada kalau ada semangat terus, dia tahlil apa tu teruskan. Arwah-arwah insya-Allah mudah-mudahan berkat. Ini pun jerubu ni pun ada. Kadang-kadang kita pun tak tahu apa musibah ni. Memanglah kita kata fenomena alam, fenomena. Tapi tak apalah Allah zalim ni. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala turunkan hujan doa. Turunkan hujan lebat sikit bagi hilang jerubu ni. Boleh memberi kesan kepada orang lelah, seput. Boleh bawa kepada penyakit ni tak? Pasal Allah Ta'ala tak zalim. Itu kita selalu sebut, kita selalu menzalimi diri kita sendiri kan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Kalau Kau tidak mengampunkan dosa-dosa kami, kerana dosa-dosa ini boleh mengundang malapetaka dan bala bencana. Wa illam tarhamna lakunanna minal khasirin. Kalau Kau tidak belas kasihan terhadap kami, dengan mengampunkan dosa-dosa kami, wa tarhamna dan belas kasihan kepada kami, lanakunanna minal khasirin. Saya jadilah kami daripada golongan yang rugi. Kami ini La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Kata Nabi Yunus dalam buah ikan. Sebelum dia masuk buah ikan pun dia dah beramal dah tu. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Ini sesungguhnya aku adalah daripada golongan orang yang menzalimi diriku sendiri. La ilaha illa anta subhanak, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Engkau adalah Tuhan yang maha suci daripada segala sifat kekurangan. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Banyak berpunca kepada kezaliman hamba-hamba. Kita sendiri zalim diri kita sendiri, menyebabkan Allah Ta'ala tarik rahmat dia, keberkatan dia, yang boleh bawa kepada malapetaka dan bala bencana. Na'udzubillah min dzalik. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah, Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, sahabat yang lain daripada itu. Kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbatan yajlisu bainahuma yaqra'ul Quran wa yuzakkirun nas. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu katanya, biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca dua khutbah pada hari Jumaat. Dia duduk sebentar antara keduanya dan dia juga membaca Al-Quran. Dia juga memberi nasihat pengajaran kepada orang ramai dalam khutbahnya itu. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang lain itu rukun khutbah ataupun syarat-syarat khutbah. Kalau gitu saya sentuh perkara-perkara sunat yang berhubung dengan khutbah ini. Menurut Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, perkara-perkara sunat yang berhubung dengan khutbah itu banyak. Tetapi Imam Nawawi mendatangkan di sini ada 10 sunat. Kalau kita kita sebagai seorang Muslim patut kena tahu lah. Yang pertama,
khutbah dibaca oleh khatib atau imam di atas mimbar, dan mimbar itu pula hendaklah terletak di sebelah kanan mihrab. Saya ingat betul ni, mihrab belah kanan, ya, belah kanan mihrab. Ini sunat, ya. Tapi walaupun sunat pun, ya, suruhan Allah Ta'ala terbagi pada dua. Ada suruhan yang wajib, ada suruhan yang sunat. Dua-dua suruhan, dua-dua suruhan. Cuma masalahnya ada wajib, ada sunat. Fardu pun terbagi pada dua. Satu fardu ain, satu fardu kifayah. Dua-dua fardu, wajib ain, wajib kifai. Dua-dua wajib. Macam fardu kifayah, buat seorang lain tak payah. Buat seorang lain tak payah. Tapi kalau yang seorang pun tak buat, habis, semua berdosa. Semua berdosa, semua apa? Semua payah. Semua jadi payah. Kalau tak boleh, dia kena semua buat. Ya, kalau boleh, tolong. Itu dia kata ta'awanu tu, ya? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kamu di atas perkara kebajikan dan takwa. Yang kedua, semasa hendak naik, hendaklah ia memberi salam kepada orang yang duduk di sisi mimbar. Ini kalau kita ada dua kali salam, kalau ikut sunat lah. Bila dia duduk kat sini, dia nak pergi ke mimbar, dia toleh kiri kanan, Assalamualaikum, baru naik. Tapi ini tak pernah orang buat. Yang naik ke atas tu memang yang ketiga. Setelah ia naik dan berada di atas mimbar, hendaklah dia menghadap sidang jemaah dan memberi salam, lalu duduk berehat, menunggu Bilal azan. Maknanya dia memberi salam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru duduk. Tapi yang kat bawah tadi yang bagi salam, takkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lah. Tak adalah, Assalamualaikum je lah. Assalamualaikum. Itu je kan, sunat. Yang keempat, setelah selesai azan, hendaklah ia bangun memulakan khutbahnya dengan memegang tongkat dengan tangan kirinya. Nampak? Dengan tangan kiri. Tapi kalau kipas angin bertiup, ketannya di ketannya, terkopang habis. Pegang sebelah. Satu ketan kan, nak silap dah tak boleh. Anginnya tu nak lekap terbang. Jadi saya kadang-kadang baca khutbah, saya peluk belah kiri. Jadi saya pegang je. Jadi kalau letak belah kiri dah lah ikut sunnah. Tapi kalau dapat pegang lagi bagus, ya. Sunnah pegang. Tapi tangan belah kiri, ya. Itu sunat dia. Besok kalau tengok tu khatib pegang belah kanan tu, tengok pula dia tegur tengah-tengah baca khutbah tu, oi, pegang belah kanan. Jangan pula. Dia sunat je, ya. Kadang-kadang sunat arba'ah, ya, rukun pun Abu Asab juga. Jadi ini masalah, ya. Yang kelima, tengok cara penyampaian. Kalau berserak macam ni, cara penyampaian. Janganlah ikutkan serak tu, lawanlah sikit. Ini serak-serak ni kita makan ayasan Jawa boleh juga. Timbul kan. Tapi kalau dah bertiga rebu nak ini timbul macam mana? Dah bertiga rebu ayasan Jawa. Kalau tidak tu yogurt tu, yang putih tu, yang asli. Jangan ada gula, jangan ada apa. Makan biar dia sedih. Saya amal itu ini. InsyaAllah mudah-mudahan sihat, ya. Kalau gitu pula ada juga asal limau perahkan dengan madu boleh buangkan, ya. Tapi ada orang yang kena santau, dia tak boleh kena limau. Bisa boleh. Yogurt boleh. Yang kelima, cara penyampaian. Tiap-tiap kalimat hendaklah disebut dengan betul.
Kalimat tu cakap dengan betul, jelas, terang. Itu yang terangkan. Macam nak terangkan sampai nak bergegar mimbar tu. Apa yang ramai yang itu, aku dengar ada orang tu dia baca khutbah macam nak roboh mimbar. Rupanya dia puli kita. Dia dikehendaki memilih. Tengok, dia dikehendaki, mana Tok Khatib itu sendiri dikehendaki memilih susunan kata-kata yang indah dan menarik serta mudah difaham. Jangan ambil perkataan yang sukar difaham, membabau-babau nak menyebut. Dia sendiri sebut pun dia sendiri tak faham. Macam mana? Dia nak fahamkan orang, tapi dia baca dia sendiri pun tak faham. Kalau saya dalam kelas, saya tanya juga, faham? Faham Ustaz, kata dia. Kita tanya pelajar kita, faham? Kata pelajar, faham Ustaz. Kalau gitu Ustaz dah faham, kamu tak faham. Kata, betul, betul. Bukannya betul, betul. Muka surat pun kadang-kadang dia tak dapat ke? Dapat, tak usah. Jadi kata tu saya tanya, dapat ke tak dapat. Kalau nak tahu dapat tak dapat, suruh dia bangun, tanya, baru tahu. Macam tuan-tuan yang tidur-tidur tu ditanya, dapat ke tak dapat. Kalau dia dapat jawab, maknanya dia dapat lah. Kalau dia tak dapat jawab, tak dapat lah. Dia kaedah dia bukan payah no. Macam itu. Gurau lah kan. Kalau tak gurau kan ngantuk pula. Jadi dia macam itu. Jangan kita kata faham. Faham Ustaz. Tak payah tanya. Dia kalau nak tahu dia faham tak faham, dia suruh dia jawab. Kita bagi dia soalan, dia jawab. Kalau dia jawab tu betul, menggeduduk macam ipak kudung dia jawab tu, itu memang dia faham lah tu. Bergabung macam sesagun jawab, itu memang tahu sesagun. Bergabung dia jawab, itu dia faham lah tu. Jadi Tok Khatib ni dia memilih perkataan yang mudah difahami oleh masyarakat. Macam itu. Ada orang-orang yang, bukan semua orang mengarang khutbah ni betul-betul dia boleh menyampaikan dengan tepat perkataan tu. Kadang-kadang bukan semua orang. Ada orang-orang tertentu. Kadang-kadang kalau di pidato handalan, dia mengarang lebih hebat daripada pengarang biasa. Itu sebab tuan-tuan bukan senang khutbah ni. Dia bukan semua orang. Dia ada orang-orang ni. Kalau orang yang betul-betul pidato handalan, dia menulis lain daripada orang yang hanya menulis saja. Khutbah lain. Carilah pemidato handalan dalam negeri Selangor siapa dia. Suruh dia mengarang khutbah. Cuba tengok cara penyampaian. Mesti berbeza. Pasal dia meraihkan kepahaman tu, teknik penyampaian, ibarat ayat dia, supaya apa yang disampaikannya itu meresap masuk ke lubuk hati pendengarnya dan memberi kesan yang mendalam, sehingga akhir hayatnya tetap ingat sampai bila-bila. Betul tak? Pasal dia cara dia berkhutbah tu, dia menyentuh hati orang yang mendengar tu. Bukan cakap masuk tinggal kanan keluar tinggal kiri. Hanya orang kata apa dia, sepintas lalu saja. Tak ada. Dia mesti membena di dalam hati tu sampai akhir hayat. Apa yang dicakapnya, barulah berkesan dalam khutbah dia. Oh, bukan senang. Ini Assalamualaikum warahmatullahi melewi saja. Kemudian tahap yang disampaikan tahu, orang pun dengar habis semua, khusyuk habis semua, langsung tak ada berkepala. Tak ada kepala tunggu. Semua dah kena cantas. Tak ada no. Tak ada apa kesan dalam penyampaian. Dia punya dia punya penyampaian dia tak berkesan. Balik orang rumah tanya lah, bang apa khutbah ni bang? Tak lah, tak faham. Pasal apa? Dia punya mikrofon dah rosak. Padahal telinga dia yang rosak, dia kata mikrofon rosak. Jadi perkataan-perkataan yang sukar dipaham atau perkataan-perkataan yang kesan, yang menyinggung perasaan, hendaklah dijauhi. Kadang-kadang ada perkataan yang menyentuh peribadi ke apa, elak kan. Sebut nama pula di kalangan bintang filem ke apa ke,
arti-arti itu semua elak boleh membawa menyentuh peribadi. Yang keenam, khutbah itu biarlah sederhana panjang. Ini dia punya panjang ya Allah, sampai nak patah pinggang. Ya. Yang ketujuh, orang sembahyang Jumaat biasanya 5 minit sebelum pukul 2. Dia belantak sampai pukul 2.30 baru habis. Macam mana? Tak kelang kabut je. Sembahyang pula panjang tu Al-Fajri pula tu. Macam mana? Main Jumaat tu Al-Fajri. Al-Fajri. Keluar Allah kalau awak nak balik. Yang ketujuh, semasa berkhutbah hendaklah memandang ke hadapan. Memandang ke hadapan. Masa dia baca khutbah tu, dia mesti pandang ke depan. Janganlah berpaling ke kanan ke kiri. Dia tengok setengah-setengah Tok Khatib tu dia suka bila berkhutbah tu, Assalamualaikum warahmatullahi. Ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Cuma tak ikut sunnah. Semasa berkhutbah hendaklah memandang ke hadapan. Janganlah berpaling ke kanan dan ke kiri. Kalau pandang juga, pandang dengan mata, ekoran mata. Jangan muka tu kejap sana, kejap sana. Mata pandang jeli tau, pandang ke depan tu. Ya? Dan jangan pula menunjuk dengan tangan. Oh, Tok Khatib menunjuk dengan tangan dengan baca khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sampai terpelanting habis membesar suara. Dan jangan pula menunjukkan dengan tangan, dengan jari telunjuk. Tuan-tuan sekalian, tunjuk ni adab. Kerana yang demikian makruh hukum. Itu khutbah. Kalau ceramah biasa pun kalau boleh elak kan. Orang dengar pun orang tengok, orang lemas. Asyik tangan tu. Cuba relax, buat tenang. Tunjukkan orang yang menyampai dia tak tenang. Dia kena tenang, relax, macam biasa. Kan bukan kita yang segala-galanya. Dia kadang-kadang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ilham datang dari Allah. Kita menyampaikannya pun dengan semata-mata kerana Allah. Kerana yang demikian hukumnya makruh, dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makruh juga hukumnya memuji dengan berlebih-lebihan semasa berdoa untuk ulil amri, raja dan pemimpin Islam yang memegang kuasa. Ini pun kalau puji setakat sikit aja tak apa. Tapi kalau terlampau mendewa-dewakan sampai takdis, ini dilarang oleh syarak. Kita pun kalau kita macam tonton belajar dengan saya, jangan sampai ke peringkat tonton mendewa-dewakan saya. Tak boleh terpausi, baguslah, apalah, itulah hak penyampaian. Tak payah, diam saja. Ambil aja ilmu, niatkan Allah Ta'ala. Orang yang menyampaikan pun ikhlas, orang yang menerima pun ikhlas. Ini baru taraf profesor, taraf apa semua bukan main lagi. Oh no, kalau dia lah yang paling hebat segala-galanya. Sampai ke anak murid semua mendewa-dewakan, sampai ke tahap karamah. Apa ni semua? Sedangkan Quran dan hadis dah cukup dah. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nabi ditugaskan untuk menyampaikan ayat Quran, menyampaikan, menerangkan. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, untuk memurnikan jiwa-jiwa orang yang mengikuti Nabi ini tadi. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajar begitu Al-Quran dan hadis. Itu saja. Nabi tak minta supaya disembah, disujud. Sebab itu Allah Ta'ala melaknat orang Yahudi Nasrani kerana mereka itu menjadikan kubur-kubur Nabi mereka itu sebagai masjid, tempat sujud. Tak payah. Takut kita jadi macam itu. Na'udzubillah min dzalik. Takak hormat lah. Tapi jangan pula disepak tergajar pula ahli ulama tu. Maki hamun ke apa. Jangan. Kurang-kurang kita hormat lah. Hari ni kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar. Boleh kita datang rumah Ustaz. Gurau kan. Salam. Ustaz pun boleh. InsyaAllah. Nanti hari raya bagi tahu ya. Nak datang berapa orang, pukul berapa. Cakap dia tu. Ini kadang-kadang Ustaz pun sama juga. Jadi datang tiba-tiba tengok Ustaz ni tak ada ke rumah. Hilang.
Boleh datang rumah saya, silakan, no problem. Datanglah. Datang ramai satu empat berapa tahun. Dah tengok-tengok ustaz dia dah hilang, tak ke mana. Pun ada juga. Jadi takat hormat je lah, takat hormat boleh lah, bagi salam, assalamualaikum, apa khabar, itu aja. Tak adalah sampai ke tahap kita takdis ataupun sampai ada sampai tahap ketuhanan ke, memuliakan sampai jadi ta'assub ekstrim kepada sesuatu ustaz itu, itu tak dituntut syarak. Jagalah, ini adab kita dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz pun kena bagi tahu, saya hanya menyampaikan, saya hanya menerangkan, saya hanya menasihatkan. Taufik dan hidayah datang dari Allah. Allah lah yang membagi pada kejayaan kamu, kamu bersungguh-sungguh kamu dapat. Takkan nak lulus insya-Allah, tapi ilmu jaga. Takkan nak lulus insya-Allah, tapi ilmu kena sungguh-sungguh. Jangan lulus saja tapi tak ada sebagaimana yang dikehendaki. Bila bagi tugas tak ada. Bang, apa ni, gandum sekilo ada? Gandum sekilo tak ada, satu buni ada. Jadi macam mana tu? Ilmu macam mana? Allah yang ayah saya dulu tulis surat, dia kata kau biar jadi kedai runcit. Kedai runcit atau kedai runcit, bila kita pergi semua ada, betul tak? Nak apa cakap, dia order je. Nak bawang sekilo, bawang kecil, bawang merah, semua ada. Tapi cuba pergi ke kedai borong, boleh dapat sekilo. Haji 1 kilo tak ada jual, 1 bumi ada. Nampak? Maknanya menuntut ilmu sampai menunaikan tanggungjawab ataupun tuntutan masyarakat sampai dapat ditunaikan ilmu itu baru betul. Baru betul. Ini dia minta mengajar fiqah boleh, fiqah tak boleh, tauhid boleh. Macam mana? Hadis boleh, hadis tak boleh, tasawuf boleh. Yang parah lagi boleh mengajar. Saya ni tak boleh mengajar, boleh menerima aja, menyampaikan tak boleh. Macam mana? Astagfirullahaladzim. Ini semua melepas pada tanggung. Tak boleh, mesti ada tanggungjawab. Sebab itu dalam penyampaian ini, kemudian di akhir sekali ini, tetapi berdoa untuk mereka, semoga mereka sentiasa mendapat hidayat untuk masyarakat tadi, petunjuk dan berada jalan yang diridhai oleh Allah. Tidaklah makruh, malah baik dilakukan. Kalau kita mendoakan untuk ahli qaryah, kita minta keampunan untuk masyarakat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu memang dituntut supaya kita mendoakan saudara kita, kerana bila kita mendoakan saudara kita serupa macam kita mendoakan diri kita sendiri. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi syarat-syarat apa ni, nak sunat-sunat khutbah ni akan datang. Ada apa nak tanya ke pun, macam ada soalan ke? Tak ada. Tak ada berkaitan dengan Ismail lah. Apa tu? Pasal cucu saya baru meninggal. Ya. Umur dia 9 bulan. Ya. Saya dengar dia punya roh itu masuk surga lah. Macam mana? Cucu meninggal. Cucu meninggal. Umur dia 9 tahun. 9 bulan. 9 bulan. Meninggal lah. Lepas tu dia kata bila dia meninggal, roh dia, malaikat akan angkat terus masuk surga. Ya. Atau dia tak ada di alam barzah lagi lah. Macam orang kita ni, kita ada siksa kubur, siksa apa ni, di alam barzah lah kan, dalam kubur lagi, tak tahu mana lah kan. Jadi dia masuk surga. Tapi bila mak bapak dia datang nak masuk surga, dia akan bagi air lah. Jadi dia akan keluar dari surga tu ke macam mana? Itu jawapan dia. Bagus soalan ni. Soalan ni sebenarnya kita seolah-olah bila kita bercakap macam ni, kita mungkin yang bercakap tu merujuk pada hadis. Dia merujuk pada hadis tapi hakikat sebenarnya macam mana, bagaimana itu Allah sajalah yang maha mengetahui. Kita bersandar macam itu. Memang kita boleh cerita macam kita bercerita tentang hadis kata dia. Hadis tu bunyinya macam itu, hakikat hadisnya. Saya jumpa satu hadis dalam kitab, dia kata begini, kematian seorang anak adalah menjadi syafaat kepada ibu bapanya di akhirat esok. Itu aja.
yang kita tahu. Tapi bagi minum bagaimana itu setakat saya mengadu tak ada lagi pun lagi ikut ada orang dah jumpa, wallahu a'lam. Tapi hakikat sebenarnya macam mana bagaimana itu Allah sajalah yang tahu. Kita senang macam ni. Perkara gaib ni kadang-kadang macam ni duduk dekat alam barzah ke, alam malakut ke, alam jabarut ke, alam apa ke, kita wallahu a'lam. Kita tak tahu. Kemudian masalah dia dinilai oleh Allah Ta'ala macam mana keadaannya, syurga ke, apa ke, itu kalau urusan berkaitan dengan hari akhirat besok, wallahu a'lam. Tapi yang saya dapat tahu pokok pangkalnya lah mak bapaknya mesti redha. Pasal apa dalam satu hadis dia Rasulullah Imam Nawawi, dia kata begini, Allah tanya pada malaikat maut, hei malaikat maut, dia kata, adakah engkau telah mengambil nyawa, buah hati, ulam jantung, buah hati ulam jantung jadi ambil. Kata Allah Ta'ala pada malaikat yang mengambil nyawa tadi, dah kau ambil dah nyawa, dah kau ambil nyawa sebagai anak ulam jantung hati apa semua tu, jadi ambil ke? Kata malaikat dah. Kemudian apa kata mak bapak ni, apa kata hamba aku bila orang yang dicintainya, orang yang disayanginya diambil? Maka jawab malaikat, dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu jawab malaikat. Lalu Allah Ta'ala kata kepada malaikat, wahai malaikat, sediakanlah baginya rumah di dalam syurga yang dinamakan dengan Baitul Hamdi, rumah yang penuh dengan kepujian. Pujian ni kalau kita dalam perpisahan dia kata mumtaz. Mumtaz, dia kata ada mumtaz jiddan. Mana kelulusan yang paling tinggi sekali. Itu ganjaran bagi orang yang menerima habuan itu. Tapi bukan semua orang. Ada orang yang dia dapat habuan lain pula. Mungkin dia berkhairat, membagikan amal salih, itu dia dapat. Kadang-kadang berlaku keguguran, tak semestinya lahir 9 bulan dalam perut meninggal pun termasuk juga. Wallahu a'lam. Itu dapat saya jawabkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu. Ya, soalan. Ini nak menjelaskan ni. Kalau kita datang khutbah tengah dibaca, dia nak sembahyang sunat, mana utama? Sunat tahiyyat masjid atau sunat Jumaat ataupun sudah tadi ini, Pak? Dia ada kala sahabat datang, Rasulullah tengah baca khutbah, Rasulullah semua duduk. Ada kala sahabat yang mendirikan sembahyang sunat, tengoklah tuan-tuan dia keadaan kesesuaian tempat dia. Kadang-kadang khutbah jemaat yang kedua, kalau tuan-tuan buat sembahyang sunat, imam datang ke bila. Kalau kita apa salahnya berdiri sekejap. Tapi ada setengah orang dia duduk terus. Duduk terus kerana menghormati khutbah. Kemudian ada yang tapi pada hakikatnya kita dituntut sembahyang sunat itu sebelum baca khutbah lah. Tapi memandangkan di saat-saat Tok Khatib tengah baca khutbah, tak adalah menjadi halangan. Cuma kalau kita terlewat sangat tu, dia jadi kadang-kadang takut jadi makruh lah. Itu saja. Wallahu a'lam. Setakat yang saya tahulah. Ada jawapan lain? Agaknya tak ada. Sebelum tadi tu tak clear sangat. Ya? Dalam sebelum tadi tak clear sangat. Tak ada sebut itu. Ada, tapi tak penjahat tak clear. Kena muzakarah balik ya. Tengok nanti kita bincang balik. Tengok kalau tak berapa nak clear, boleh. Pasal apa? Kitab Sabil Al-Mu'taqid ni forum masalah. Dia banyak masalah. Kalau kita baca sendiri kurang jelas. Kalau nak faham. Ada setengah orang duduk terus, ada setengah orang dia sembahyang sunat. Tapi kalau yang sembahyang sunat dekat nak habis lah, nak khutbah tu, takut jadi pada masa tu jadi makruh. Sebabnya untuk Khatib dan nak habis baca khutbah nak sembahyang jemaah, nak kamat. Sedangkan waktu kamat kita dilarang kamat, melainkan orang dah habis, tak ada sembahyang sunat lagi.
takut jadi makruh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'alna min ibadika as-salihin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirah. Wa dafa'na al-bala' wal waba' wal bala' wal riya' waz zina wal ahwa wal fahsya. Mazhar min al-mabatan baladina za khassah al-biladil muslimin amma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zuqna bi tilawatil Qur'an wa zuqna tilawatahu ana alayhi wa atrafan nahar. Subhanallah wa bihamdihi subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.